Lagi ya, tadi ada gangguan di mana audio saya diganggu. So jika ada audio, tolong maklumkan kepada saya. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia. So jika saya tunggu komen ya, jika audio jelas boleh tolong maklumkan. Dan sertai Telegram saya Regi Jesse Ritaudin. Dan jika ada gangguan dalam siaran ini, jangan ke mana-mana, tunggu sehingga gangguan itu habis. Ya, so sertai Telegram saya dah pesan banyak kali, saya akan buat banyak pengumuman di sana. Telegram Regi Jesse Ritaudin. Baik, sementara menunggu komen, saya ada, okey, terima kasih Adnan, jelas ya. Okey, baik, saya ada ditemui oleh beberapa kumpulan hari ini yang sebenarnya saya pun terkejut kerana kumpulan ni dia bawa redar. Maknanya dia bukannya muncul di umum, anda tak pernah dengar, tapi dia ada wakil-wakil daripada kedua-dua belah kerajaan maupun pembangkang, ataupun lebih tepat pro kerajaan dan pro pembangkang. So perbincangan diskusinya intelektual dan membincangkan kemelut-kemelut yang melanda dan apakah jalan penyelesaiannya, ada tak jalan penyelesaiannya untuk membawa kestabilan politik. Okey. So saya diminta berhujah di sana dan memberikan pendapat dan sebagainya. So di sini saya hendak ringkaskan apa yang telah saya sebut tanpa masuk mendalam, dan yang telah dipersetujui sebenarnya oleh kedua-dua belah, bahawasanya keadaan politik di negara kita kini berada pada tahap paling kritikal sejak zaman Tun Abdul Razak selepas tahun 1970 ya. Paling kritikal, paling teruk, perpecahan kaum terburuk dalam sejarah sejak 1970 sedang berlaku sekarang. Dan pertelingkahan antara kerajaan dan pembangkang ini sukar, amat sukar diubati, amat sukar. So itu setelah saya berhujah secara panjang lebar, telah sebenarnya dipersetujui semua. Okey. Dan satu-satunya jalan keluar, melainkan semua terbabit ingin tunggu sehingga PRU 16 sehingga tamat tempoh penuh penggal Parlimen ke-15. Satu-satunya jalan keluar adalah jika Parlimen dibubarkan dalam masa terdekat, dan kita dapatkan semula mandat baru rakyat. So mandat baru rakyat ni, sekarang ni rakyat berada dalam kedudukan dia boleh membuat penilaian muktamad. Sebab kalau dulu sebelum PRU 15 berlaku banyak penipuan. Kalau belah Zahid UMNO, no Anwar, no DAP, walhal sebenarnya sudah ada perbincangan dan perancangan untuk kerjasama selepas PRU 15. Begitu juga DAP dengan PKR telah memperdaya penyokong mereka. So sekarang benda ni sudah berada di pengetahuan umum, dan umum sudah pun menilai kerjasama BN dan PH. Dan untuk berlaku adil, umum juga telah menilai prestasi pembangkang dalam keadaan pembangkang tidak ada duit kerana akaun dibeku, khususnya Bersatu. Jadi mereka telah menilai tahap keberkesanan pembangkang. Keadaan ketegangan antara kerajaan dengan pembangkang dah sampai satu tahap yang cukup kritikal, di mana segala apa perjelasan yang diberi oleh kerajaan tidak lagi dilayan, diindahkan, diterima oleh pembangkang, dan begitu juga sebaliknya. Okey. Dan ini telah menjurus kepada ekstremisme, political extremism. Maknanya kesilapan terkecil akan mencetuskan satu malapetaka politik yang akan ambil kesempatan oleh kedua-dua pihak. Contohnya, kalau ada satu kesilapan dilakukan
berkaitan penghinaan agama, memang saya hendak tindakan setegas-tegasnya diambil, dan saya hendak menjadikan isu ini satu peringatan agar agama orang lain, khususnya agama Islam, tidak dihina dan dipelekeh dalam negara di mana persekutuannya adalah agama Islam. Tetapi apa pun, benda ni akan dimain-mainkan sampai tahap luar biasa oleh pembangkang maupun pihak-pihak berkepentingan, kerana sudah ada dendam dengan kerajaan, dan begitu juga pihak kerajaan berdendam dengan pembangkang. Berdendam ini sudah wujud di kedua-dua belah. So keadaan dah jadi terlalu genting, dan keadaan dijangka bertambah teruk, tidak kira apa jua tindakan yang diambil oleh kerajaan. Malah jika kerajaan bertindak lebih tegas dengan pihak-pihak tertentu, ianya tidak akan meredakan keadaan, ianya akan menimbulkan lebih banyak backlash. Dia dah sampai tahap itu. Begitu juga sebaliknya. Jadi penyelesaian terbaik ialah bubar parlimen. Kerana sekarang bila rakyat masuk pilihan raya umum, semua dah buka atas meja. Siapa bekerjasama dengan siapa, UMNO bekerjasama dengan DAP, PKR sanggup melupakan kleptokrasi untuk bekerjasama dengan UMNO. Jadi semua dah terbongkar, ya. Kemampuan PKR, DAP untuk memenuhi janji-janji pilihan raya, keikhlasan mereka untuk memenuhi janji-janji pilihan raya, kemampuan Rafizi sebagai contoh untuk menangani isu ekonomi, Anwar untuk menangani isu ringgit dan sebagainya, semuanya dah terbongkar. So tidak boleh ada penipuan lanjut. Dan jika ada pun janji-janji baru yang ditabur pada kempen, rakyat lebih bijak menilai. So mandat yang akhirnya akan diperolehi oleh kumpulan-kumpulan tertentu selepas PRU 16 akan lebih menjiwai mandat sebenar rakyat yang berpijak di bumi nyata, ya. So selepas PRU 16, jika diadakan dalam masa terdekat, maka mandat yang diperolehi oleh mana-mana kumpulan kita boleh terima, saya boleh terima. Katakan PH menang balik, saya boleh terima, saya akan terima. Jika BN menang, tiba-tiba dia melonjak daripada 26 kerusi balik kepada 60 kerusi, saya akan terima. Atau jika Perikatan Nasional sapu bersih, saya akan terima. Tetapi penyelesaiannya satu, iaitu bubar parlimen. Jika tidak bubar parlimen, bacaan kami tanpa masuk mendalam apakah kajian yang telah dilakukan, hujah-hujah yang telah diketengahkan, perincian-perincian yang telah dibuat, jika tidak dibubar parlimen, keadaan akan makin genting, pelabur akan makin gusar, keadaan negara kita akan menjadi makin teruk, ekonomi dia makin merudum, rakyat makin terseksa, dan semua ini perlu dilalui, perlu diharungi sehingga penggal penuh parlimen ke-15 yang berakhir pada 2027. So, of course, kalau anda tanya saya, adakah saya percaya kerajaan akan setuju dan kemudian Anwar akan usul bubar parlimen? Saya rasa tidak. Okey. Tetapi mungkin ini cuma untuk tujuan perbincangan lah. Itulah langkah terbaik. Dan Anwar perlu ingat, kita masuk pilihan raya pada sekiranya parlimen dibubarkan, masuk pilihan raya dalam pada akaun bersatu dibeku. So advantage ada dekat Barisan Nasional, ada dekat Pakatan Harapan, jentera-jentera pentadbiran dipegang oleh Barisan Nasional, dipegang oleh Pakatan Harapan. So advantage terlalu banyak. So mungkin boleh pertimbangkan, tadi ada gangguannya, boleh pertimbangkan bubar parlimen dalam masa terdekat. So jika anda setuju dengan saya, anda pun boleh mula mendesak lah. Jika anda tidak setuju dengan saya, tak apalah. Ini adalah sebuah negara bebas, masing-masing boleh ada pendirian masing-masing, ya. So sehingga kita berjumpa di lain masa. Jika anda ada soalan untuk saya ulas, anda bolehlah tulis soalan di sini. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.